orang-orang yang ragu-ragu untuk menyokong perjuangan kami, perjuangan Islam, mereka pasti menggigit jari suatu hari nanti. Pasti gigit jari. Kerana kami akan tunjukkan keberanian sebenar kami, jihad sebenar kami. Yang tak nak sokong, artinya ia akan bertukar menjadi suatu kemuliaan. Bukan kita baca lagi hadis akhir zaman, tuan-tuan. Mahdi tidak akan turun melainkan sekumpulan tentera daripada Syam memudahkan urusan Mahdi. Sekumpulan tentera daripada Syam. Dan bumi Syam itu bumi Filistin. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan, tentera Islam yang paling bertaktika di dunia, paling taktik, kita dapat senarainya, antaranya ialah Taliban. Jauh lebih hebat pada mana-mana tentera negara Islam. Dia bertaktik sehingga dia mampu lawan Amerika, Britain, Rusia. Dia mampu survive. Masih ada, dia terus perang. Semenjak dulu, sekarang dia terus ada. Dia cukup taktikal. Mereka tidak boleh dihapuskan. Satu kumpulan. Namun Taliban, dia tidak mereka senjata sendiri. Dia kekal mengambil senjata daripada musuh. Yang kedua, golongan yang paling bertaktikal dalam kelompok Saf Islam ialah grup Hamas. Mereka cukup bertaktikal. Sehingga kita katakan Israel tidak dapat melihat tentera Hamas melalui satelit. Mereka tidak ada di atas, semua berada di bawah tanah. Tak dapat dilihat. Bahkan dalam konflik yang kematian mencecah hampir 300 orang, beribu, 80% ialah orang awam. Mereka tidak dapat membunuh tentera Hamas secara besar-besaran. Kerana tentera ini paling bertaktikal dalam sejarah manusia. Dengan bom dia buat sendiri. Gerakannya luar biasa. Bukan hadis menyebut, ini andaian. Bahawa orang-orang Syam menyiapkan panji-panji kepada Imam Mahdi untuk meluaskan kuasanya. Maka bila kita lihat selayang pandang, kita tak jumpa tentera yang saya kata paling berdisiplin, paling tinggi nilai moralnya, keinginan yang mereka sentiasa pegang syiar apa yang disebut oleh Allah dalam surah Taubah. Kamu hanya mengharapkan daripada kami, kamu hanya boleh melihat daripada kami dua benda. Sama ada kamu melihat kami syahid dan masuk syurga, atau kamu melihat kami menang. Kami tidak ada yang ketiga. Kami cuma ada dua. Sama ada kalau kamu berjaya bunuh kami, kami dalam syurga syahid. Ataupun kamu menunggu kami menang, waktu itu kamu terhina. Dalam dua benda ini kami, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ihdal husnayain. Dua-dua ni baik belaka untuk kami. Sama ada mati kami syahid, baik. Atau kami menang, maka baik. Itu sahaja yang kamu tunggu. Sedangkan kami akan menunggu kehancuran kamu dunia dan akhirat. Akhirat kamu hancur, dunia pun kamu hancur. Jadi tuan-tuan, ini benda-benda yang kita katakan kesan orang munafik dalam sejarah yang panjang orang Islam lalui. Munafik seringkali penyebab kekalahan umat Islam. Hatta kerajaan Uthmaniyah jatuh pun sebab ada munafik namanya Mustafa Kamal Atatürk. Jatuh disebabkan begitu. Hatta Iraq jatuh pun kerana ada munafik. Ta'amur atau kita sebut konspirasi rahsia antara golongan Syiah dengan tentera Amerika sehingga mereka boleh masuk ke Iraq dan tempoh 2 minggu sahaja. Walau tuan-tuan lihat Vietnam, Amerika nak masuk Vietnam. Amerika kalah. Walau Amerika membunuh berjuta rakyat Vietnam. Ya, tentera Amerika yang mati dalam konflik Vietnam sekitar 50,000 orang. Tapi mereka dari sudut pihak Vietnam banyak mati, rakyat awam dan sebagainya. Namun Vietnam ni tuan-tuan, oleh kerana mereka ni bersatu hati, akhirnya mereka terpaksa keluar dengan penuh malu. Nak cover malu, terpaksa buat filem combat. Tunjuk balik mereka hebat. Walau mereka kalah dalam perang Vietnam. Jelas kalah. Macam mana Vietnam menang? Sebab mereka menggunakan laluan bawah tanah. Laluan bawah tanah, semua lubang dalam tanah. Sehingga tidak dapat dikesan. Dia cerita, mereka kerana tak ada orang munafik, mereka menang. Orang Islam, Uthmaniyah jatuh sebab ada munafik besar, Mustafa Kamal Atatürk. Iraq jatuh ada munafik besar, puak-puak Syiah. Munafik ini yang menyaksikan Islam jatuh. Sehingga munafik ini dibersihkan. Kerana itu janji untuk Allah pada orang munafik cukup keras. Orang munafik berada di tempat paling bawah sekali neraka, yakni tempat paling berat azabnya. Sebab mereka hanya zahirnya Islam, tetapi kebencian mereka pada orang Islam jauh lebih mereka benci daripada Yahudi. Kita diajar benci Yahudi. Orang kafir ni, sebab kafir ini kata Allah,
la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati wahai Muhammad, orang yang paling benci kamu ialah orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah, penyembah berhala. Ini paling benci pada Islam. Tiba-tiba kita lihat ada orang Islam sayang Yahudi. Dia lebih suka orang Islam mati daripada Yahudi mati. Artinya munafik jelas. Mualat kepada orang kafir merupakan sifat munafik yang cukup jelas. Sifat pengampu yang cukup jelas. Sebab itu kita lihat tuan-tuan, negara-negara Islam dalam konflik ini antara hikmahnya Allah menzahirkan siapa negara Islam yang munafik. Zahir jelas. Dan siapa negara Islam yang benar-benar ingin membantu saudara mereka. Setiap musibah rupanya Allah menapis untuk melihat siapa yang lebih baik. Kalau Allah datangkan musibah, nak tengok siapa lebih baik, siapa yang lebih bagus, dan siapa yang kita katakan lebih mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala.